So kalau ikut data telco macam kita orang kan, kita orang telco kita tahu tau, kalau kita ada 10 juta pelanggan, kan, dan penggunaan average sekarang ni rakyat Malaysia menggunakan rangkaian telekomunikasi ni minima sekarang ni dia dah cecah 35 ke 45 ringgit sebulan. Okay. Average. Right. Dia tak hit pun 50 ringgit. So kalau kita ambil 50 ringgit lah, sebab kebanyakannya yang tengok bola ni kebanyakannya kita tahu kategori B40, orang-orang Kejap bos. B40. Korang yang tengok ni lah ramai B40. Kan? Assalamualaikum semua, terima kasih kerana masih bersama podcast Bola Sepak Bermaruah. Aku Kit, bersama aku Jang. Ajanya iya. Ada sebab kenapa Jang tukar tagline. Terima kasih, kali ini kita orang berada di Command Studio. Kita ada tetamu khas. Kita nak tanya sikit pasal cerita bola sepak Malaysia lah di belakang tabir yang sebenar. Kalau boleh kita korek kejap lagi. Ada Isaac. Pakai hair ni yuk. Dan juga terima kasih Tuan Arisham. Terima kasih kerana sudi jadi guest kita orang. Bekas CEO Perak FC. Bekas CEO Perak FC. Saya sebut tu kan. Okay, bos lah saya panggil bos. Bos Bobby lah, bos Bobby. Okay, bos Bobby. Bersama dengan Perak FC selama 2 musim, tak silap saya, 2 musim lebih sikit. Okay. 2 musim. Masuk dengan XOX kan? Ya, betul. Boleh cerita sikit tak apa XOX ni? Apa XOX? XOX ni ialah sebuah syarikat telekomunikasi lah. Kami ni MVNO, Mobile Virtual Network Operator, yang telah berada dalam pasaran selama 15 tahun. Okay. Dan kami di bawah di bawah Celcom lah. Maknanya kami MVNO di bawah Celcom. Dan sebagai telco yang tanpa tower lah kata orang tu, sebab dia MVNO ni dia panggil Mobile Network Virtual Operator kan. Jadi kita virtual, kita dah tak boleh nak buat tower lagi, jadi kita pakai tower Celcom. Lebih senang, mudah, sama macam TuneTalk, sama macam Red One. So itulah dia XOX. Okay, so just nak tanya sikit lagi pasal XOX. XOX ada buat apa ni, jadi kalau penyokong Perak, penyokong Negeri Sembilan pun sebelum ni boleh beli XOX untuk bantu pasukan kan. Jadi kenapa timbulnya idea macam tu, dan adakah sambutannya okey? Dia sebenarnya idea untuk menjadikan pelan telekomunikasi ni sebagai membership kepada fan bola sepak. Dia bermula pada tahun 2017 kot, tak silap saya, waktu kita orang buat dengan JDT dulu. So kalau perasan masa zaman kami bersama dengan JDT dulu, kita ada SIM card JDT. Dan sepatutnya SIM card JDT ni digunakan oleh semua peminat-peminat JDT untuk menggunakan kad ini ataupun cara tim untuk berkomunikasi dengan fans secara direct. Sebab kita mempunyai servis seperti hantar pesanan ringkas, kita boleh buat apps dan segala macam benda, dan tim juga boleh dapat database peminat dengan lebih baik kan. Dekat area mana, dekat Johor contohnya, kat Negeri Sembilan pun dekat Rembau ke, dekat Johor ke, kita tahu mana orang ni duduk. Jadi kita gunakan data itu untuk mendapatkan satu sistem, kata orang tu, membership kepada football team dengan lebih baik lah. Sebab sebelum ni rasanya tak ada kot. Sebelum ni rasanya main bagi kad je. Betul tak? Membership, kad kan, dapat kad, diskaun. Kad laminate. Laminate. Lepas tu dapat diskaun kan. Diskaun. Okey, dapat diskaun beli produk ni. Saya rasa macam benda tu macam, dia punya modus operandi ialah supaya apabila kita gunakan kad ni untuk berbelanja, certain portion of the profit go to the team. Betul. But as we know, the ecosystem is not that great kan. Sangat sukar untuk membuat membership macam tu. Jadi lama-lama you jual membership macam rasanya macam tak berbaloi kan. Beli 300 kan. Lepas tu cuma dapat beli jersey diskaun dan sebagainya. 10% je diskaun. 10%. Dan benda ni telah dibuat di dalam bola sepak Malaysia selama ini. Okey. Kan, kita tahu tak ada pun cerita kejayaan pasal membership ni dalam bola sepak ni, memang tak ada kejayaan. Memang dia suram je kan. That's why kita buat dekat SIM card ni. Dan apabila kita lihat data peminat bola sepak dalam Malaysia ni, sebenarnya
kalau kita lihat daripada data daripada Astro, daripada data-data laman-laman MFL di YouTube dan sebagainya, jumlah keseluruhan orang yang tengok bola sepak kat Malaysia ni sekitar 8 ke 10 juta. Ramai. iView Okey. kita panggil iView. Okey. So 8 to 10 million people yang tengok bola ni kita boleh kategorikan sebagai peminat bola sepak ataupun dia orang sukan bola sepak ataupun apa sajalah. But it is still an eyeball to the football industry. So kalau ikut data Telco macam kita orang kan, kita orang Telco kita tahu kalau kita ada 10 juta pelanggan dan penggunaan average sekarang ni rakyat Malaysia menggunakan rangkaian talikomunikasi ni minima sekarang ni dia dah cecah 35 ke 45 ringgit sebulan. Okey. Average. Dia tak hit pun 50 ringgit. So kalau kita ambil 50 ringgit lah, sebab kebanyakannya yang tengok bola ni kebanyakannya kita tahu kategori B40, orang-orang Kejap was. B40. Korang yang tengok ni lah ramai B40. kan? Sedih kan kau kan? Tapi korang janganlah gelak sebab korang pun B40 lah dulu. Kan? Sebab aku tak gelak. Dulu kita semua Sebab aku B40. tak gelak. Aku benda tu fakta. Seorang yang gelak, seorang yang gelak. Betul fakta. Tapi begitu je dia B40 kan kita. Kau tahu tak? Termasuk akulah kan. Aku dulu pun B40. Masa aku zaman B40 pun aku tengok bola. Okey. Bos, saya nak tanya satu benda lah Bagaimana OneXOX ni dia sebelum ni dalam dunia pemotoran dengan TKKR. Dah banyak kejuaraan dia dapat. Macam mana boleh dapat tiba-tiba mengambil alih sebuah pasukan bola dan kenapa Perak FC bukan organisasi? Betul. Nak cerita sejarah ni, kalau nak ceritakan sejarah ni. Sebelum Dan Poi jumpa JDT nak buat projek SIM card ni, Dan datang Negeri Sembilan dulu. Okey, itu maknanya Compact pertama Dan Poi untuk projek SIM card ni Negeri Sembilan FC. Jadi kepada orang ramai sebelum ni dah tanya, kenapa OneXOX pergi ke Perak bukan waktu tu Dan NSFC? ditolak mentah-mentah. Ditolak mentah-mentah. Tahun bila tu bos? Sebelum Poi JDT lah. 2016 yang tu dah. Something kan? lah. Ditolak mentah-mentah. Ditolak mentah-mentah. Cadangan yang diusulkan pada waktu tu Dan tak berapa nak exam lagi. Okey. Kita faham. Faham. Dan kemudian Waktu pergi ke Perak. Baru mula berniaga dulu kan. Datang pun pakai kereta besok-besok. Dia besok lah Negeri Sembilan. Kalau datang projek ni dia tengok kereta dulu. Kita apa kau pakai ni? Command motor ni kan. Tak ada dah nak layan kan. Kita macam tu je lah. Okey. Tapi selepas pada tu kita buat proposal ni kepada JDT. Alhamdulillah kan dia orang bersetuju dan kita bekerjasama dengan JST selama 2 tahun dan kita pun berterima kasih lah kesanggupan JDT untuk bekerjasama dengan kita dulu, dan sekurang-kurangnya sekarang ni pelanggan teramai kami dalam keseluruhan SOX ini dah di Johor. Disebabkan walaupun ni ianya tidak sukses sebagai membership card, tapi disebabkan dealer-dealer Johor ni begitu bersemangat, kan, jadi kami berada di setiap daerah di negeri Johor. Rakan-rakan niaga kami ada sampai sekarang masih lagi port terkuat lah XOX subscriber, dan ianya mungkin Negeri Sembilan sebenarnya sebelum tu. Ya, sepatutnya. Sepatutnya. Tetapi pergi kepada Perak FC. Cuba cerita macam mana boleh? Kenapa boleh dia dalam apabila saya sertai XOX dulu, sebagai sebuah syarikat telekomunikasi, kita memerlukan dana untuk marketing lah. Kita panggil advertising budget lah kan. So apabila kita tengok persaingan dalam syarikat telekomunikasi ni, kita tengok Celcom spend berapa banyak sebulan, Maxis berapa banyak sebulan kan. U-Mobile, apabila kita tengok monthly budget untuk dia punya iklan tu, kita orang rasa, wish, tak boleh ni sebab dia orang terlalu tinggi kan. For your information, Telco spend around 100 million a year on advertising. Celcom, Maxis, Digi at that time sekarang ni mungkin tak tahulah, lebih kurang sama lah, about 100 million a year for their advertising and everything. So as a new telco, kita tak mampu nak buat macam tu. So the first sukan sebenarnya yang XOX terlibat adalah sukan pemotoran, iaitu Malaysia Cup Break, iaitu pada tahun 2017 tak silap saya, di Teluk Intan. Kan, dengan 2 biji motor. Ini tak tahu apa ni pasal racing ni. Main masuk. Masuk. Dan dulu ialah race Arab, pernah lah buat race Arab dengan Peter Highway. Kan, kat Melaka dulu dan buat lah kan. Ni tuan-tuan cakap sebab orang Melaka ramai kenalan ni. Jadi tak boleh nafikan kan. Memang ada sedikit pengalaman dalam dunia pemotoran ni, dan pada waktu itu juga saya pernah ikut Cup Break kan. Waktu saya lepas habis sekolah dulu.
dan berminatlah dengan sukan itu sebenarnya. So apabila masuk dalam XOX ni cakap kita nak telco kan. Telco tak pernah lagi terlibat dalam sukan pemotoran ni kan. Dan saya cakap apa kata kita cubalah masuk ke sukan pemotoran sebagai sebuah tim private cup break yang diayam-ayamkan seteruk-teruknya dan dihina sehina-hinanya. Biasalah kan. Kita orang baru masuk dalam motor ni, motornya bahasa ni kasar-kasar sikit. Kan, dihina sehina-hinanya, dan sebab itulah nama tim motor tu TKKR, The Command Crew Racing Team. Saya ambil nama orang dulu, orang cakap tim ni command. Saya buat nama The Command Crew Racing Team ni. Itulah masuk TKKR. Itulah masuk TKKR kan. Kau kutuk nama tu, dia akan buktikan satu hari nama ni akan lebih besar pada korang. Dan dah terbukti. Dan alhamdulillah lah dalam waktu 8 tahun ni kita juara Asia 2 kali bukan tim factory untuk duduk dalam dunia pemotoran. Untuk menang kategori Asia bukan factory ni tak ada orang buat sebenarnya. Sebabnya saingan yang sangat-sangat tinggi kan. Dan kita pula juara underbone 150 di Asia 3 tahun betul-betul, bermakna kita Waisuko paling laju kat Asia. 3 tahun betul-betul bengkel kat Sauman je. Baik kan. Siapa yang ada Waisuku boleh datang setting. Terlaju punya jobo tu kan. Terlaju di Asia 3 tahun betul-betul tu. Tak ada siapa dapat potong. Asal tak ada seorang boleh potong. Kalau ada orang potong kita tak adalah juara. Itu dah sebab tak ada siapa dapat potong. Kan? So dan kita sampai, saya bawa tim ini sampai pergi ke Spanish Championship dan World Championship di MotoGP. Dan kita pun pernah menang podium di MotoGP. Jadi perjalanan sukan di dalam era motorsport ni sebenarnya macam kita cakap lah, dalam sukan ni kalau kita urus dengan betul, kita ada blueprint yang betul, dan kita usahakan untuk dapat sebagus mana yang kita boleh, insyaAllah kita boleh berjaya lah. Kan? So dalam bola sepak. Dan XOX dia terlibat dengan Lee Chong Wei. XOX taja Lee Chong Wei tak silap saya 2 tahun. Dan pada waktu itu saya pun cakap kan, kita taja Lee Chong Wei dah world champion. Betul. Kan? Jadi letak nama XOX kat situ, dia tak dapatkan impact daripada penajaan tu sendiri. Dan that's why lepas 2 tahun kita concentrate kat motorsport. Dan untuk TKKR saya rasa kita dapat lebih kurang dalam 500 ke 600 ribu pelanggan lah. Selama kita duduk dalam sukan pemotoran ni. So sebab kita bina kita punya followers dengan kerja kita kan. Jadi orang pun tahu TKKR ni wujud bukan sebuah pasukan tim motor yang cari duit. Semua orang tahu kita buat TKKR ni bukan untuk buat duit. Sebab sukan ni bukan tempat untuk buat duit. This is a sports. Sports dalam negara kita tak ada sukan yang boleh mengkayakan kita sepatutnya. Kalau orang tu terlibat dalam sukan dia kaya, something wrong lah tu. Macam tak apa. Something wrong lah. Something wrong. Very safe word lah. Something wrong. So that's why I try to build this character ataupun this style of managing a sports team, kan? Dan secara tiba-tiba, ini pada bulan puasa tak silap saya, kita orang tengah buat program bersama dengan anak yatim di Maidin Subang Jaya tak silap saya. Setiap hari raya kita akan bawa anak-anak yatim pergi shopping. Ada program, tengah-tengah duduk dapat SMS berita XOX nak ambil alih Perak FC. First word keluar pada mulut saya, jahanam ni. Dan saya doakan agar berita ni tak betul. Janganlah berita ni betul. Kan? Masuk lagi satu SMS. Kan? Rasanya macam betul ni bos, dia kata. Oh iya ke? Sudah harap. So the next following Monday kita ada meeting dekat SOX. Waktu tu Datuk Azim lah. Datuk Seri Azim ni dia orang Perak. Kan? Dan jiwa Perak dia ni memang kuat lah kan? Dan dia seorang peminat Manchester United yang tegar. Nampak semua tu kan. Manchester United. So dia tanya, dia kata, do you think worth it or not kita settlekan masalah Perak ni? Dia bukan kata ambil bola sepak tau. Dia kata nak settlekan masalah player Perak ni. Apa yang ada kat fikiran dia pada waktu itu ialah perasaan simpati dia kepada pemain. Dengan gaji tak bayar, keluar berita orang ambil tu kan. Jadi dia tanya, boleh tak kita settlekan masalah ni? Dan kita ambil alih lah. Pada waktu tu saya dah cakap nasihat saya, dan sebenarnya ramai lagi lah is a no lah, because it is a very high risk business. Betul. But at that moment kita fikir sebagai menghormati Datuk Azim yang dah berada lama dalam SOX, kita rasa
kita cubalah bawa kita punya advertising budget ni ke bola. So we have advertising budget sebelum ni, kita ada TKKR sikit, kita ada Lee Chong Wei sikit, kita ada di billboard and everything. So we have about 8 to 10 million a year punya budget. Okay. Okay, so kita take that one, everything, lock, stock and barrel, pergi bola. Waktu tu Premier League. Betul. Tanya-tanya bajet kan. Tanya-tanya masa Yusri. Berapa gaji semua ni kan? Dia pun tulis lah gaji semua kan. Okey lah ni. Baru 400 lebih sebulan. 400 lebih within our budget, kita ambil lah. Dan secara tiba-tibanya ternaik ke Super League. Kan? Ternaik ke Super League tu ada terperanjat sikit lah. Kan? Okay. Sebab at that time kita tak ada planning untuk naik Super League pun. Okay. Kita tahu that in Premier League this is the budget, that kita rasa macam okey lah. Dan apabila kita pergi ke Super League, is a totally different game. Sebab apabila berita Perak ni naik ke Super League, kan, ada satu budaya yang tak pernah kita orang rasai lah, sebab ramai punya orang call. Coach call, technical director, orang apa ni, Agent. macam-macam lah kan, Agent yang mesti bagi ramai. nasihat konon-kononnya, Tiba-tiba bagi nasihat semua. Okay. siapa yang bagus and everything. Okay. Dan waktu tu memanglah dan CEO kan, tapi lah, as the whole company, kita ada juga orang-orang lain yang rasakan yang for us to be in Super League, kita kena show something lah. Betul. Okay. Itu typical punya way of thinking kot. Kalau ada This is pengaruh pengaruh industri. Dia sebenarnya bukan orang yang decide ni. Dia pengaruh dia orang datang. At that time, masa saya duduk tu, saya rasa saya tak nak ubah satu apa pun. So nak maintain je nak pasukan yang maintain ada apa yang ada. Okay, faham. Okay, sebab kita tahu kita punya strength and everything. And kita cuma akan tambah baik lah kan. Pada waktu tu saya nampak lah player dalam tu yang 14 orang tu yang diambil oleh IMC sebelum tu, Indra, Wanzak, Syamim, kan. Siapa lagi, siapa keeper tu lupa lah nama. Hafiz Ramdan, Kancil. Kancil ada waktu tu. Siapa? Hafiz Ramdan. Ada lagi seorang, Hafiz Hakim. ada lagi seorang budak Negeri Sembilan. Dia main Penang. Danish Danish Aziz. Danish Aziz, yes. Kami gombak. Okay. So at that time bila saya masuk, saya tengok budak-budak ni semuanya okey lah. Not bad lah. Not bad of a player lah. So go pep talk and everything. But the thing yang memelanjatkan apabila budaya pergi ke Super League tu lah. Nah, itu yang jadi terperanjat sikit. Terperanjat sebenarnya. Katalah bos tak termakan lah kot dengan pengaruh peer pressure. Kita cakap peer pressure lah, betul kan? Pengaruh orang sekeliling kan. Adakah Perak boleh gradually naik tak? Meningkatkan kualiti tak? Kalau kita tengok perubahan yang berlaku lah Perak, kalau rasanya tak ada transisi terperanjat ni, kita orang kalau lawan Negeri Sembilan tahun ni, kurang-kurang pun 8-0 menang. Punya handal lah tim Perak. Sekian point. Tak gua. Jangan. Dan duduk Negeri Sembilan ni dah 26 tahun dah. Ni dah kira tempat kita kan. Cik Joki ni. Tempat kita memang semangat kita kat Negeri Sembilan kan. Jadi janganlah marah nak bergurau. Anak-anak saya pun cucu semua lahir Negeri Sembilan. Dah tak boleh nak pindah dah ni. Tapi pada waktu tu kita, walaupun kita mempunyai pandangan yang berbeza pada waktu itu, kadang-kadang kita kena kata orang tu kena berlapang dada lah. Okay. Mungkin yalah, kita dah rasa dah apa yang industri berbunyi ni salah. Kan? Tapi you don't have the way to prove it, you know. Sama ada apa yang orang kata ni betul ataupun salah lah. Contohnya macam coach hala tuju misi and vision of the football club, you nak pergi mana and everything, apa yang you nak kejar. And for me dalam sukan, kalau you masuk sukan, you punya modus operandi ialah untuk menang, dan selepas menang tu kau miskin tak guna. Okey. Betul. Saya setuju pandangan tu. Cuma bila bos cakap kita tak ada way to prove the current way is wrong, bukankah sebab katalah kita ambil contoh Perak tadi, itu bukan kali pertama pasukan
yang naik Super League kemudian tiba-tiba nak change their way. Bukan kali pertama. So template-template sebelum tu dah ada. Ya, betul. Kita ada ATM yang pernah mendominasi, lepas tu hilang entah ke mana. Kita ada contoh Kelantan. Tapi turun naik tu biasa. Cuma bila kita ubah hala tuju ataupun ubah visi pasukan kelab, dia akan mengakibatkan satu perubahan drastik, impact yang besar. Of course, betul. Adakah bila kita bentangkan perkara itu kepada all these decision makers dalam pasukan, diorang tak terima ataupun diorang... You have to understand XOX first, all the EDs, executive directors, all the owners and everything. They never involved in Malaysian football. Yeah. Okay. They are professional people yang memang motivated tengok bola but not Malaysian football lah. So EPL driven, okay? EPL driven, World Cup and everything. So all these guys, they on their thought is modern football. Okay, dia orang tak tahu culture Malaysia. So that's why at that time saya berpendapat, okay, tak apalah, kita try, kita cuba. Sebaik mungkin kita cuba. Walaupun kita tak agree, tapi kita cuba sebaik mungkin dan alhamdulillah ianya gagal. Tetapi macam mana nak manage tim pemotoran tu tak boleh di-apply kepada tim manage tim bola. Oh, there is a big difference big difference on motorsport and football, okay? Motorsport you need all the people yang macam data engineer, okay? You need an engineer, you need a technician, you need a coach, you need a very good bike, okay? You need a very big thing on motorsport for you to prepare. Okay, fundamentalnya kalau kita duduk dalam bola sepak, benda ni boleh diistilahkan kita kena sediakan padang, kita kena sediakan gym, kita kena sediakan rehab center. Okay, in football. Okay, you must have this first. Okay, understand? So in motorsport masalah kita tak ada track je. Faham? Betul. Kita tak ada tempat latihan. Kan? Dan saya dah bawa pelumba Malaysia pergi ke Spain, Ramdan Rosli. Dia adalah pelumba Petronas yang ditaja oleh Petronas yang duduk dekat Europe 3 tahun dulu, tak pernah menang pun kat sana. Dan orang cakap Ramdan ni dah tak boleh bawa lah apalah. Saya bawa dia pergi Spanish CEV, first race dia dekat Jerez tak silap saya, dia P3. Podium terus. First race. Tak terkejut beruk kau tengok. Kau mesti terkejut beruk punya. Kan? Pasal ni, this is nobody datang private team pergi sana, first race dia podium dekat Jerez. Dan masa tu saya jadi lebih semangat tau. Saya cakap, okay, talented Malaysian people kita ada, kita boleh buat. Maknanya untuk bola, untuk rider, kan, kita boleh adakan talented sportsman daripada negara kita. Kan, depan mata saya jadi ni. Maknanya sebab tu saya semangat betul untuk have this passion untuk teruskan dalam sukan. We know that we have the talent. Now we need a very good management to manage them. So dalam sukan pemotoran dengan bola, karakter pelumba dengan karakter pemain bola sepak ni sama. Itu sifat malas dia orang. Dari segi macam-macam. Daripada A sampai ke habis, okay, kita nak kena belai diorang macam budak-budak tau. Sama je. Rider motor dengan itu yang bila saya pergi daripada motor pergi ke player bola, cakap, kau bola ni lagi manja pada rider ni. Kehidupan korang ni. Tapi Eli rider ada seorang dua orang je tak? Saya bawa Asia 10 rider. Di Asia 10 rider di Malaysia, saya ada 20 rider. Okay, 20 lah. Tapi kalau tim bola sepak berapa ramai kan? Kena 200. But the character of footballers dengan riders Malaysia ni sama. Cumanya rider Malaysia ni is underpaid. Okay, faham. Really underpaid. But our footballer is overpaid. Okay? But they have the same mentality. Okay? So mentality dia orang ni talented, tapi bila dia orang rasa macam dia orang ni bagus, dia orang change dia punya lifestyle. Dia orang tak maintain tau benda tu. Maksud saya lebih mudah apabila saya pergi ke World Championship dulu, saya ada rider seperti Remy Gardner lah. Okay? Dengan Tetsuta Nagashima. Dan di CEV saya ada Azlan Shah dengan Ramdan. Dua-dua ni dekat Europe. Satu CEV, satu World Championship. Sama year kita orang berlumba. Dan Remy Gardner ni, dia pergi ke World Championship Moto2 ni, satu dunia 22 kali kot. Setiap flight dia pergi, dia cuma bawa bag sandal, dalam tu ada selai seluar, selai baju dengan mak gigi. Okay. Orang Malaysia check in bag bang. Macam-macam nak kena bawa tu kan.
Yolah kain pelekat, Ada jadah, Malaysia, kayu sugi kan. macam-macam kan. Satu check-in bag ni, lepas tu ada bag sandang gini kan. Lepas tu bag Gucci ke apa dia kena pegang kat Kono. Kena. Dah pergi orang kampung. Dah Dah pergi bersih. orang kampung. Nak pergi bersih kan. Gaji tak berapa banyak, mana dapat duit. Tapi style lah, style. Ya, sebab bila kita tengok budak Malaysia, bila kau pergi ke world level punya championship kan, automatically diorang akan pandai bersolek lah lebih kurang diorang nak rasa bangga. But perbezaan antara Mi Gardner apabila saya duduk dengan dia world championship, kehidupan dia setiap hari hanya pagi bangun gym, lepas tu tengah hari dia lepak sekejap, petang dia pergi bawa motor dia naik atas dia punya 4x4, dia pergi dekat kawasan-kawasan berbukit, dia training sendiri every day. Dan makan dia white meat kan, water, makan cukup jaga. Dia tak ada makan lepek-lepek. Dia sangat jaga pemakanan, sebab all these professional rider need their brain fitness. So for you to have brain fitness, you really have to focus on your fitness every day. Dan dia ni tak tanpa disuruh. Dalam sukan motor, kita tak paksa rider kita pergi buat apa ni fitness bagai, tak ada coach yang kau semua buat sendiri. So this is world championship punya level Malaysia, rider Malaysia, kita nak kena sediakan motor. Nak pergi training. Kan? Dah set pagi pukul 8, datang pukul 9. Bang, makan tak ada, kau nak makan dulu. Makan nak kena sediakan. Tayar nak kena sediakan. Transport nak kena sediakan. Track sewa kita nak kena bayar. Ni rider Malaysia. Dia ada valid reason lah, sebab dia kata, gaji saya sikit, 3,000 sebulan, satu race. But kalau kau sebagai atlet profesional, kan, kau mesti ada perasaan untuk baiki diri kau sendiri lah. Sama juga dengan footballers. Kan, bola, bila kita tengok perbezaan pemain import dengan pemain tempatan, disiplin dia orang hidup jauh berbeza, langit dengan bumi. Kan, saya baik dengan Lucho kan. Dan Lucho ni as an Argentinian player, dia punya disiplin is for me susah nak cari lah. Sangat susah nak cari lah. Ada kasut dia bersihkan sendiri, baju kemas sendiri, dan tiap-tiap hari gym, makan suplemen, petang gym lagi, every day Lucho kan, at his age kan. So benda-benda macam ni yang kita nak emulate dekat kita punya player tempatan kan. Player tempatan, cara dia tak nak bercampur dengan dia ni garang lah, tak elok, suka marah orang. Mulalah ni kan, dalam bola yang budak-budak ni kan, tak suka kapten, garang sangat. Kepala abah kau garang kan. Dan garang betul lah. Keluar ayat ni. Keluar ayat ni. Waktu dengan player Perak kan. Keluar ayat ni pasal garang kan. Korang gaji macam ni kan. Lepas tu korang kerja sehari 2 jam je. Betul tak? Ya. Datang training 2 jam je. Lepas tu dah habis. Setiap hari. Lepas tu kau pergi main 60 minit. 90 minit kan. Itu pun kadang-kadang tak dapat main reserve. Kan? Dapat main 10 minit. Kan? Tapi kau punya persediaan kau sebagai pemain bola sepak ni, takkan macam ni, takkan lepak mamak, takkan tidur lambat, takkan main TikTok. You are as a professional footballers, kan? So you have to have the right kata orang tu sikap, jati diri, disiplin untuk jadi pemain Malaysia yang bagus lah. At this current moment depan mata saya apa yang saya dapat lihat dah macam Wan Zack Haikal. Dan Wan Zack Haikal apabila saya masuk, dah dia pun cakap dengan saya kan, saya ni dah hujung-hujung lah kan. Dan saya cakap dengan dia, kau besok dah nak mati ke apa ni? Cara cakap macam nak mati. Ujung kan. Sebab umur dah 32 kan. Kan, kau dah nak mati ke? Tak ada lah kan. Kau cuba tengok Lucho tu umur berapa? Kan? Dengan dia punya cedera yang kita tahu yang Lucho ada injury both knees and everything, and Wan Zack pun ada the same injury ACL. Kau tengok Lucho boleh, takkan kau tak boleh? Asal sebab kau Melayu dia orang putih ke? Kau Islam dia kafir ke? Tak. Ni Wan Zack ni hati nak kena ada. Okeylah. Semenjak baru tu Wan Zack naik basikal. Kan? Dan lebih berdisiplin. Dan dia cakap dengan dia, kalau kau 20 tahun perangai macam ni kan, kau dah main Real Madrid dah. Perangai kau dah tua-tua ni baru nak sedari. This is the word that I use to my rider as well. Kan? Umur-umur dah hujung-hujung macam Azlan Shah, baru kau nak tunjuk macam terror. Macam Azlan Shah is a very talented rider. Cumanya dia ni go easy lah. Dia go easy.
adalah ego-ego masing-masing yang terjadi. But disiplin ni up and down. But if he really discipline himself masa dia muda, dia top level in the world lah. I akan cakap Azlan Shah Kamrul Zaman is the talented rider yang ada kat Malaysia. Saya akan sampai bila-bila pun akan cakap dia adalah pelumba terbaik Malaysia lah. Tak sebut pun nama Hafiz Syarin. Potong Hafiz Syarin, nanti dia marah. Sebelum kita pergi lebih jauh dekat Hafiz Syarin tu, saya teruskan soalan. Disebabkan bos dah cakap ini dah buat macam ni, tapi masa bos cakap dengan Wan Zack Haikal tu kan, kenapa kau tak boleh jadi macam Lucho? Do you consider that as alamak cakap orang putih tak, sorry. Adakah bos anggap itu yang kena belai? Action tu, adakah benda tu yang perlu dibelai? You see, talking to bercakap dengan cakap orang putih je kan, minta maaf lah, dia duduk Negeri Sembilan memang cakap orang putih. Tak, pasal bangun kat rumah kan, kabus, salju je Negeri Sembilan. Dia tak macam negeri lain, panas kan. Mana bangun salju, petang pun salju, terang putih lah kan. Tapi melalui pengalaman saya berjumpa dengan certain individu kan, dia bukannya katakan macam you cakap kita nak kena belai ke apa ke kan. But cara belayan tu mungkin tak betul kot pada studi orang muda. So for me in motorsport saya sangat garang. Saya sangat garang dan saya outspoken. Dan biasanya saya akan outspoken dekat situ dan saya cakap apa yang saya cakap dekat sekarang ni, saya maki kau ke apa ke, keluar je padang dah tak ada cerita apa-apa dah. This is professional. Okay? This is about work. Kita marah sebab kerja. Kau kena faham tu dulu. Budak-budak muda susah nak faham benda tu. Dia akan kecil hati. Kan? Jadi bila kita tekan budak muda kita ni kan, dia akan kecil hati, dia akan dendam, dia retaliate. Dan itu yang terjadi kepada pemain muda kita. So-called lah. Kita nampak depan mata. Dia orang ni terlalu lembut. Jadi cara nak belai ni nak kena betul lah. Sebab mazhab pemain bola sepak ni dah salah. Apa mazhab yang salah? Mazhab budak-budak sekarang ni dia nak jadi macam Arif Aiman, nak jadi macam Safawi Rashid, nak jadi macam Akhir Rashid, kereta besar, Mercedes, bag LV, style. Tu mazhab budak-budak kita. Which is money oriented. Money oriented. Aku nak jadi macam Arif Aiman. Aku nak jadi macam, that is dia punya mazhab. Sukan bola sepak Malaysia macam tu. Tapi dia tak tengok macam mana nak jadi macam tu. Perjalanan kerja yang perlu dibuat untuk sampai ke macam mana kau nak jadi macam kau minat Ronaldo tapi kau tak tengok apa yang Ronaldo buat kat rumah setiap hari. Sampai umur dia 40. Kau tak nak belajar pasal benda tu. Yang kau belajar, kau nak pakai LV, kau nak pakai Mercedes, kau nak dapat duit banyak. Tu je tahap dia. Dan dia orang tahu lifespan dia orang tak panjang kan dalam bola sepak kan. Jadi dia akan get the best out of it lah. And that's why this kind of mentality yang saya setuju dengan TMJ, whereby this kind of mentality cannot be tolerated anymore. You see, we cannot continue untuk manjakan budak-budak ni. Okay, bagi tempat. Okay, that's why dalam pada tu saya setuju dengan TMJ yang ramai orang tak setuju, iaitu tim dia semua putih. Okay. Kenapa bos setuju? Because saya bekerja di Malaysia Airlines selama 11 tahun. Dan saya tahu bagaimana mentaliti kebanyakan orang kita ni, kalau kita nak betulkan, dia mengambil satu masa yang sangat lama. So dia tak nak bazir masa. That's why timbulnya Arif Aiman. Kenapa Arif Aiman jadi Arif Aiman sekarang? Sebab environment dia. Duduk dengan Bergson, duduk dengan Foresteri. So this Malay boy duduk dalam komuniti Mak Saleh ni jadi different tau. Sebab dia duduk dengan abang-abang dia yang makan jaga, disiplin jaga. So dia terikut lah. Rambut kemas, kan, bersih, kan, disiplin. So that's why Arif Aiman jadi macam tu. So the only way we want to create this kind of player is for them to have this kind of environment. Okay. Orang Melayu, contoh. Saya bagi contoh lah. Engkau budak-budak lah, kau fikir kau sekolah lah, kau sekolah. Lepas tu kau masuk sekolah menengah Juasih. Form 1 kau masuk sekolah menengah Juasih. Kipas rosak kan. Kursi kayu tu tingkap gek, ada tingkap yang pecah kan. Panas berdebu. Kau compare kau masuk dengan kat KGV. Apa rasa kau? Okeylah, saya faham. Kau faham Ya.
kita akan rasa huish. Steady lah KGV. Steady. Kipas tak rosak. Tempat ni nampak cantik kan, dan bangga lah duduk sini. Kan, adalah pelaksanaan bangga. Sama juga dengan pelumba-pelumba motor. Apabila dia bawa motor, dia nak motor dia cantik. Faham tak? Kan, nak kena color cantik, rim cantik, kan. Sedat cantik, dia jadi automatic dia akan ada 10% or 5% semangat. So this kind of youngsters, kan, they need that. Okay, datang training ground yang macam tu, dressing room cantik, kan. Ngam, semangat automatik dia akan improve tau dia punya semangat ataupun mentality budak-budak ni. Ini kita pergi training, kalau kat Ipoh tu, itulah padang tentera tu kan. Pemuncuk tinggi macam ni, dressing room main dinding macam tu je, kau salin lah kat situ. Ni budak-budak ni